Jadi daripada konsep asas kripto, konsep apa itu Royal Q dah di-cover oleh Tuan Safwan tadi sikit. Cuma hanya saya nak menambah sedikit lah. Saya nak menambah sikit untuk memberi kefahaman sikit kepada konsep Royal Q. Banyak orang tanya saya. Dia tanya kenapa ini Royal Q ni program dia kata investment ke ataupun macam mana dia kata. Betul eh? Yang banyak orang tak tahu. Saya nak beritahu sebenarnya bahagian trading kripto ini sebenarnya berjalan lama. Tanpa Royal Q ataupun dengan Royal Q, anda boleh menjalankan trading kripto. Jadi ada orang tanya saya, boh kalau saya nak trading, kalau saya tak join Royal Q, boleh tak saya nak trading kripto? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita tengok daripada tahun 2014, 2016, Binance, tak salah 2016, Huobi telah Binance trading platform ataupun exchanger ni ditubuhkan. Kalau ikutkan pada asalnya tentang kripto ini dia bermula 2009. First keluar launch Bitcoin tu pada tahun 2009. Jadi 2016 exchanger macam Binance hari ni ditubuhkan, selepas itu Huobi ditubuhkan. Dan aktiviti trading kripto ini dah lama pun sebenarnya. Sebelum Royal Q wujud dah lama. Maknanya cerita dia hari ni, ini bukan benda baru bagi kita. Maknanya bukanlah hari ni anda, ini program investment baru ke? Ini takut kerja. No, bukan. Dia sebenarnya dah lama berlaku. Ini contoh saya ambil satu keratan, screenshot daripada Huobi. Salah satu exchanger yang kita gunakan. Makna kalau sebelum ni orang trading kripto memang dia direct trading to Huobi, direct trading to Binance, direct trading to Coinbase. Maknanya ini tanpa Royal Q. Jadi dia orang ini kalau anda tengok pada graf di sini kalau graf ini adalah graf turun naik. Saya tukarkan graf ni dalam bentuk line. Okey? Jadi nak fahamkan harga dia turun, dia naik, turun, dia naik, ini harga Bitcoin. Contoh je lah BTC USDT. Katakanlah hari ini, sebelum ini orang nak beli, katalah dia beli pada harga sini. Harga buy ni. Dan sekiranya anda ingin melakukan trading, anda kena duduk, sebelum ini manual, anda kena duduk di depan monitor ni, monitor PC anda ataupun handphone anda dan kena monitor 24 jam. Ini yang trader-trader buat. Jadi kadang-kala ada yang kata bila masa trading tu kadang-kadang nak terkencing pun terpaksa tahan. Nak terkencing pun terpaksa tahan. Kadang-kadang tengah trading, tengah tertidur pula depan PC. Tidur, sepatutnya kalau kita tengok, kita beli pada harga rendah, kita jual mungkin pada harga sini, betul? Yang lebih tinggi ni. Tapi oleh kerana tertidur ke, terkencing ke, ataupun kita ada urusan yang emergency yang kita perlu lakukan, tiba-tiba dah sampai ke sini, harga dah saya dia hang sekejap aja okey. Tahu-tahu dah sampai ke sini. Balik bangun tidur dah sampai ke sini. Jadi takkan kita nak sell kat sini. Kita beli harga mahal, kita takkan nak jual pada harga yang lebih murah. Of course kalau kita nak beli harga sini, kita akan jual pada harga yang lebih tinggi. Konsep dia bila bermain di spot ini, kita beli harga yang rendah, jual harga tinggi. Pasal kita bukannya seperti trading forex yang ada two-way market dan sebagainya. Kita ni konsep kita macam kita membeli emas je. Kita beli emas harga RM100, bila masa harga emas turun naik pada RM110, kita jual. Maka kita untung dah RM10. Kalau dia turun RM90, kita jangan jual. Pasal market memang turun naik harga tu ditentukan oleh market sendiri. Jadi bila ada kerana ini kelemahan-kelemahan dan biasanya yang berlaku bila dalam trading manual. Jadi kadang-kadang terlepas pandang, mungkin kadang-kadang tu kita dah lock position, tiba-tiba kita ada kerja dan kita yakin yang terlibat dalam trading ni bukan semuanya full time trader. Jadi ada juga suri rumah tangga, ada juga engineer, ada cikgu, ada doktor dan kadang-kadang tu kita perlu komitmen masa di tempat lain di dalam kerja kita juga. Jadi adanya Royal Q ini trade pun di tempat yang sama dalam ini juga, dalam Huobi juga. Kalau anda trade di dalam Binance juga. Cuma hari ni Royal Q ni kita semua trade berlaku, cuma kita plug and play. Maknanya kita bindkan dia masuk, kita bindkan dia dengan akaun kita saja sebagai pembantu kita untuk melakukan jual dan beli. Itu yang kita faham. Bukan perkara baru. Maknanya kalau ada Royal Q tu dia jadi macam ni ya. Dia
sepatutnya okey. Kita buy kat sini, bila harga naik saja dia sellkan kita, dah untung. Bila harga turun saja dia buy balik untuk kita. Kita dah set berapa persen keuntungan, dia naik saja dia sell. Itu kerja. Walaupun hari ni kita ni ada kerja lain. Kita jadi cikgu, kita terpaksa mengajar, kita ada tuition dan sebagainya. Anda boleh jalankan kerja hakiki anda. Kalau anda sebagai seorang pegawai polis, anda pergilah cari orang, tangkap orang, jalankan kerja hakiki. Pasal robot kita ataupun ROYQ apps kita ni dah tolong jalankan kerja buy sell seperti yang ditunjuk bawah. Dan inilah dia akan berulang, dia buy sell, hijau tu buy and then dia sell. Bila buy harga rendah, harga tinggi dia sell, harga rendah dia beli balik, harga tinggi dia sell. Dan inilah kerja dia yang dia buat. That's why kalau mengikut pada Tuan Safwan kita tadi, perkongsian Tuan Safwan kita tadi dalam video yang ditunjukkan tadi, lebih kurang dalam satu hari beratus, ada hampir 200 transaksi. 200 transaksi mana berlaku dalam buy sell. Jadi kalau nak buat secara manual, bukan tak boleh tapi agak mustahil. Pasal anda perlu mengambil masa panjang, 24 jam anda kena duduk di depan PC, menghadap, tengok mana bila ada keuntungan saja terus sell, ada keuntungan terus sell. Tapi kerja-kerja yang susah itu, kerja nak analyze graph, nak duduk temendung depan PC ini dah diambil alih oleh ROYQ. Itu sebenarnya peranan ROYQ kita hari ini. Okey. Alright, dan beginilah juga setiap hari kalau kata buy sell. Okey, jadi itu tentang ROYQ. Saya sambung sedikit tentang apa bagaimana robot kita bertindak. Bukan setakat buy sell saja, malah kita di antara salah satu kekuatan kita ada martingale system. Martingale system ni dia tolong kita beli. Ini contoh saya nak tunjuk. Katakanlah hari ni modal kita $1,000. Ini contoh yang saya nak tunjukkan. Modal kita ada $1,000. Kalau kita buat manual, mungkin kadang-kadang kita terus beli satu coin 1,000. Kalau kita tak tahulah, kita beli coin A, terus beli dengan nilai 1,000. Dia naik, kita jual. Kalau dia untung, kita hold, kita tahu. Tapi bila ada sistem martingale macam ni, yang hebatnya tentang sistem martingale ni, okey, saya katalah ini di antara graf yang kalau kita tengok kan tadi, dalam bentuk candle lah. Jadi saya tukarkan dalam bentuk line. Okey, dalam bentuk line. Katalah dia ada daripada naik, dia turun, koin ni ada naik, ada turun, ada naik dan sebagainya. Katakanlah ini cara kita, kehebatan di antara robot ROYQ bekerja. Kita ada $1,000. Kita boleh set berapa pembelian yang kita nak laku, berapa nilai pembelian, first buy in amount tu. Berapa? Contohnya katakanlah kita set $100 pasal kita ada $1,000. Kita nak beli satu coin A. Coin A ni katalah nilai semasa coin A ni $10. Okey, $10. Jadi $10, kita buat pembelian pertama, kita dah set dalam sistem kita $100. Contohnya untuk pembelian pertama. Jadi dengan $100 ni, $100 bahagi $10, kita akan dapat coin A ni, apa-apa coin yang ada dalam exchanger tu lah, yang kita pilih. Contohnya coin A ni, kita akan dapat 10 unit. Alright, tiba-tiba harga turun. Ini yang kadang-kadang orang tak faham. Bila harga turun, dia cari menggelabah. Sudah, habislah. Harga dah turun, rugilah. Sebenarnya kalau orang faham, harga turun itu bagus untuk kita. Maksudnya bila harga tu turun, kita beli dengan harga yang lebih diskaun. Contohnya, bila harga turun, kita dah set dalam sistem. Macam mana nak setting nanti saya tunjukkan. Kita dah set dalam sistem katanya daripada $10, dia turun $9. Bila turun je $9, sistem kita dah set siap-siap, beli lagi $100. Okey, bila kita beli $100, sistem beli $100, berapa banyak yang kita dapat coin A ni? Macam mana kita nak tahu? $100 bahagi dengan $9. Harga $9 harga semasa lah. Jadi kita akan dapat 11.11. Turun lagi pula. Aduh. Sebenarnya lagi bagus kalau kita faham. $100, dia beli lagi $100 bahagi dengan 8. $8. Pasal apa $8? Harga semasa satu coin $8, jadi kita dapat 12.5. Kalau anda perhatikan betul-betul, pada harga $100, kita beli $100, kita dapat 10 unit. Pada harga $9, kita beli $100, kita dapat unit yang lebih, 11.11. Maknanya diskaun lah, kita dapat lebih. So kalau pada harga $8 dengan $100 pembelian, kita akan dapat 12.5 unit. Kalau turun lagi $7, dia beli lagi. Turun lagi $6, dia beli lagi. Turun lagi $5, dia beli lagi. Maknanya kalau anda tengok, dengan $100 pembelian pada harga $5, dia 100 bahagi 5, anda akan dapat 20 unit berbanding dengan
$10 tadi hanya dapat 10 unit. Okey, kenapa dia melakukan multilingual ni? Maknanya dia pembelian bertingkat ini. Okey. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan harga purata. Okey, nak tahu harga purata ni macam mana? Dia akan tengok sistem akan kira macam ni. Berapa modal kita bahagi dengan berapa unit kita. Contohnya average price kita keluarkan modal berapa tadi? Yang sistem dah beli 100, 200, 300, 400, 500, 600. Jadi modal kita $600. Unit pegangan kita ada 10, campur 11.11, campur 12.5, campur 14.28, campur 16.66, campur 20 unit. Jadi total kita ada 84.55 unit coin A. Jadi average price dia $600 bahagi 84.55, maknanya harga satu koin kita, purata harga satu koin kita adalah $7.09. Okey. Kalau kita beli pada harga $10 ke semua tadi, untuk kita untung, kita mesti jual sehinggalah harga dia lebih daripada $10. Kita nak kena tunggu lama. Jadi bila kalau kata contoh dekat sini, kita dah set dalam sistem kita 1% saja kamu jual. Lepas tu dia beli semula. Okey. Untuk mendapat keuntungan 1%, dia tak perlu tunggu jadi $10. Harga naik sikit je daripada jatuh, naik sikit jadi $7.16 pun tadi pun anda dah dapat keuntungan 1%. Maknanya tak perlu tunggu dia naik sampai ke sini. Untuk dapat keuntungan dia naik sikit saja. Tadi beli $10, jual $7.16 pun untung. Itulah kerana average price tu tadi dia akan jual keseluruhan jual. Jadi dekat sini anda ada untung 1% dah. Jadi dah jual semua dah pump. Jadi ada untung. Jadi sistem pun bila dah ada untung dia beli semula. Bila harga turun sikit kita boleh set dia turun berapa persen pun dia beli semula. Dan dia akan melakukan proses yang sama. Jadi proses ni akan berjalan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dia tak ada cuti. Itu yang bestnya. Boleh faham? So macam mana nak set ni? Saya tunjukkan contoh sikit macam mana nak set. Okey. Contoh macam tadi kita tulis first buy in amount tadi dalam contoh yang graf tadi adalah $100. Ini kita set minimum kita boleh bermula dengan $10 saja. Okey. Maka ini kita boleh tukar, kita nak letak berapa. Kalau modal kita besar, kita letaklah besar. Kalau modal kita kecil, kita letaklah kecil. Bergantung pada kita. Kita nak bagi arahan pada robot untuk setting robot ni. Margin call limit ni tadi, apa dia? Kita boleh letak berapa kali pun. Tak ada. Maksudnya margin call limit tadi berapa tier dia turun kita beli lagi. Dia turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi. Tadi lebih kurang dalam 6 tier saja, baru 6 kali je. Kalau macam ni contoh saya tunjuk 20 kali dia boleh beli sehingga turun dia beli 20 kali. Maksimum boleh pembelian sehingga 100 kali. Maknanya turun. Biasanya kalau 100 kali itu memang dah harga lantai dah. Tapi kita tak risau walaupun sampai ke bawah pasal kita ni pegangan kita tetap ada. Memang value dia turun tetapi pegangan tu tetap ada. Okey. Jadi hold position take profit kita yang tentukan. Macam saya kat sini saya set 1.1%. Maksudnya 1.1%, sistem akan kira. Bila kita katalah kita beli $10, dia naik je keuntungan 1.1%, sistem dah trigger dah. Tapi dia tak jual lagi. Kenapa? Pasal kalau katalah dia naik lagi tinggi. Dia naik lagi tinggi sampai 2%, 3%, 4%, 5% pun dia akan still follow lagi. Jadi dia tak terus jual kat situ. That's why dia akan trigger. Masa bila dia akan jual, sekiranya dia dah naik, dia turun 0.1%. Maknanya contoh kita ambil 1.1%, dia sampai sistem dah trigger. Dia turun je 0.1, bermaknanya jadi 1.1 tolak 0.1, 1%. 1%, boom, sistem akan jual. Dan begitulah seterusnya program itu berulang. Okey, untuk margin configuration ni kita nak tetapkan berapakah 20 kali ni tadi contoh macam 20 kali saya set ni berapa persen penurunan dan sebagainya. Macam tadi kita tunjuk $10, dia turun $9, dia beli lagi turun $8. Itu contoh Macam mana nak setting dia sebenarnya ada kat sini. Okey, contoh saya nak tunjukkan kat sini. Okey, kita tekan margin configuration ni dia akan keluar kat sini. Okey, dia akan keluar detail kat sini. Contohnya ni. Maknanya kalau contoh macam first call lah kita dah beli $10 lah contohnya. Kalau dia turun 3.5% daripada harga pembelian kita saja, penurunan harga tu 3.5% saja, kita boleh tetapkan dia akan membuat pembelian $20. $20 macam mana? Kita boleh set 2 kali. 2 kali ni maksudnya 2 kali dengan first buy in amount ni tadi. Maknanya kalau dia turun lagi 4%. Sorry. Dia turun lagi 4%, dia akan beli 4 kali.
Dia turun lagi 45%, dia akan beli $80 pula. Ini contoh-contoh, dan segala numbers ni kita boleh set nak turun, nak beli 10 kali ke, nak beli satu kali sampai sudah pun boleh. Berapa persen kejatuhan kita yang tentukan. Yang ini nanti kalau nak detail, setiap hari Jumaat kita ada Zoom meeting hari Jumaat. Kita ada hari Jumaat, kita ada Zoom meeting untuk technical. Jadi orang baru pun boleh tengok, yang nak buat survey dengan lebih lanjut. Orang yang dah jadi ahli pun, yang kadang-kadang ada jadi ahli kerana kadang-kadang terpesona melihat Zoom ni. Wah, untung. Wah, hebatnya. Tapi last sekali tak tahu macam mana nak setting. Kan? Jadi atas feedback yang kami terima, feedback yang kami terima, maka kami wujudkan setiap hari Jumaat 9 malam kita adakan Zoom untuk bahasa Melayu. Zoom untuk bahasa Melayu. Jadi tapi dalam technical kita akan ajar macam mana nak setting, macam mana anda nak buat trade setting dan sebagainya, detail. Cuma hari Selasa ni kita macam business preview sajalah kita sentuh, tetapi kita tak sentuh secara mendalam. Untuk hari Jumaat nanti dia akan 100% kita akan go to technical, dan juga kita akan ajar bagaimana untuk mengenali, kita nak belajar tentang ilmu kripto dengan lebih detail, macam mana anda nak buat pemasaran online. Jadi insyaAllah, so kalau kata yang dah jadi ahli, wajib hari Jumaat, dan setiap Jumaat tu kita akan ada topik-topik yang berbeza. Jadi kat situ, okey? Dan hasil-hasil daripada trading ni tadi, dia dapat, inilah hasil dia pada contohnya $54, $84, $86. Ini hasil-hasil daripada trading tadi, bergantung juga pada modal kita dan setting kita. Jadi kalau tak reti, kita ada default setting, dan kalau tak reti juga kita ada untuk copy trade ataupun kita pakai sync strategi. Itu untuk bagaimana cara untuk kita dapat trading. Ini trading sebenarnya dalam Royal Q ni, saudara, ada macam-macam, ada 3 cara yang besar, paling besar untuk kita menjana penarikan. Okey, minta tolong mute kan ya. Jadi nampak penyokong-penyokong saya dari luar tu, dari pelbagai peringkat umur tu, ada yang muda, ada yang tua, tapi alhamdulillah. Okey, kita positif, itu bukan penyokong-penyokong kita, mungkin bakal visit tu nanti. InsyaAllah. Alright. So, ini saya nak tunjukkan pada orang. Jadi ada orang yang apa 3 cara tu? Okey, ini kita akan tunjukkan hari ni 3 cara, pasal kita tengok tadi kita akan coverkan mana yang untuk 3 cara tu. Okey, ini untuk trading saja. Jadi katakanlah hari ni bila trading ni, saudara, ada orang yang dia rasa nak fast trading, nak cepat duit. Tapi kalau ini saya nak tunjukkan macam mana ilustrasi 10% profit compounding lah. Sekiranya hari ni kalaulah kata kita letak dalam tu $1,000, dah bukan letak dalam Roy Q. Duit memang ada dengan kita. Memang ada dalam kita punya account Binance, memang ada dalam account Hobby. So Roy Q tak pegang duit anda. Kena faham tu. Roy Q tak pegang duit anda. Jadi kita letak di dalam Binance, cuma kita linkkan saja Roy Q, kita bindkan saja Roy Q untuk menjaga trading kita tadi. Katakanlah kita ambil lah profit 10% sahajalah sebulan daripada modal. Kalau kita simpan 10% sebulan, selama 2 tahun kita tak usik, kita biarkan je lah dia turun naik. InsyaAllah daripada 1,000 tu, kalau konsisten 10%, dia akan jadi $9,849. Kalau 3 tahun boleh jadi 30,000. Ini kalau ikut kiraan matematik ya. Mungkin lebih, mungkin kurang sikit. Ini anda orang kata ilustrasi. Kita bukannya skim cepat kaya yang menjanjikan fixed income. Kita bukannya buat investment. Kita ni hanya alat bantu ataupun pemudah cara untuk kita buat trading. Kalau anda tengok, kalau dengan 1,000, 300,000 kalau kita 5 tahun. That's why saya cakap, kalau anda nak faham dalam dunia kripto ni, dia jangan kita guna duit kripto ni yang simpan dalam Binance, simpan dalam Hobby itu untuk duit, orang kata duit yang kita tak gunakan, duit yang untuk kita invest di dalam industri ni. Jangan duit pampers anak kita letak ni, duit sewa rumah kita nak kena letak dalam ni, besok ujung-ujung bulan kita kelang kabut. Bang, saya nak withdraw lah bang. Sekali bila tengah withdraw, coin tengah jatuh pula. Kita beli dulu harga Bitcoin 55,000. Sekarang harga 37,000. Time tu nak withdraw. Lepas tu dia kata kita tipu. Jadi jangan apa. Jadi kita meletakkan satu jangka medium and long term. Medium term dan long term. Maknanya kalau kita tengok 2 tahun, 3 tahun, ini yang bakal terjadi. Ini apa, kalau 10,000, itu insya-Allah ini harap kalau konsisten 10 tahun, segala keuntungan ni bergantung pada pasaran. Pasaran bukan kita tentukan, pasaran memang market yang tentukan. Kalau anda trade di Hobby, anda boleh tengok pasaran semasa di Hobby. Kalau anda trade di Binance, anda boleh tengok pasaran semasa di Binance. Okey. Alright.
Itu cara pertama. Macam abang tadi tanya, cara pertama adalah dengan kita buat trading. Dengan kita trade sendiri. Cara kedua, katakanlah ada tak cara kedua? Cara kedua ni macam mana? Rangkaian sosial pedagang. Contoh saya nak bagi mudah lah. Okey. Katakanlah hari ni anda dah pakar trading, dah pergi training. Setiap Jumaat memang muka anda ada dan anda dah buat setting. Setting tu memang dah setting yang terbaik. Dalam orang baru, jadi kadang-kadang dia tak reti nak setting. Ataupun kadang-kadang untuk setting, malas lah aku nak belajar setting, aku tak ada masa lah, aku memang sibuk je. Okey, dia boleh copy setting. Atau contoh macam anda kalau pergi tengok di apps anda tu, kalau ni saya screenshot untuk phone, dekat butang circle ni, anda boleh tekan butang circle ni, dia akan tunjukkan ini Auto Sultan, Real Sultan, Auto Trader. Ini dia antara trader-trader yang membenarkan kita copy strategi dia. Kita copy strategi. Maknanya kalau anda sendiri pun dah jadi trader, anda dah tahu setting yang terbaik. Anda dah ada, saya kena setting 100 layer, begini, harga berapa. Anda tahu setting yang terbaik. Anda boleh sharekan nanti. Bila anda dah membuat profit lebih $1,000, anda dah boleh sharekan nanti setting anda tu kepada umum. Itu pun dengan keputusan kalau anda nak sharekan lah. Jadi bila anda sharekan pada orang dan orang baru katalah dia tak nak pening kepala untuk setting, dia follow je. Maknanya dia copy saja setting anda. Contohnya dia copy saja, share kita punya strategi, dia ramai-ramai ni, ramai-ramai satu dunia tak kisah, walaupun bukan dalam kumpulan kita ke, kita yang perkenalkan ke, orang lain bukan, tak kisah mana-mana negara pun yang menggunakan aplikasi ROIQ, dia copy saja setting anda. Bila copy setting anda, daripada situ anda boleh tentukan charge. Katalah daripada keuntungan yang mereka dapat, anda boleh charge 1% ke, 1.5% ke, ada 2% ke, terpulang pada anda. Pasal ramai juga orang yang share strategi, kalau anda letak sampai 5%, walaupun strategi anda paling bagus, tapi kalau 5%, orang takut-takut ada yang share 1%, orang akan follow yang lebih murah. Okey? Jadi kita boleh share kita punya strategi. Contoh saya kata, nampak sikit 1%, 2%, nampak sikit. Contohnya saya ambil kat sini lah, kita tengok pada Auto Sultan ni, yang follow dia berapa? 78,000, yang join dia 824. Saya katakanlah kita ambil lah 78,000 yang follow anda. Satu orang yang follow anda, katalah dia invest, dia hari ni dia letak $500 je lah dalam dia punya Binance. Nilai trading dia $500. Okey, nilai trading dia $500 sahaja. Kalau average lah, pasal ada yang 1,000, ada yang 300, ada yang 10,000, ada yang macam-macam bergantung pada modal kita. Saya ambil nilai average 500 saja. 78,824 kali 500 bermaknanya yang follow anda, yang orang trade menggunakan setting anda tu tadi, jumlah dia 39 juta. Ibaratnya yang follow setting anda tu $39,412,000. Walaupun itu duit orang, tapi pasal ikut setting anda semua, ibarat anda yang trade 39,000. Kalaulah kata sebulan biasanya dalam average, kita ambil average lah 5% to 20%. Kita ambil lah 20% lah, kita ambil 39 juta tadi. Kalau 20% punya keuntungan pada masa, maknanya di bawah circle anda yang follow anda tadi dah telah menghasilkan $7,882,400 keuntungan. Bukan keuntungan anda ni, orang-orang yang follow anda. Anda katalah tetapkan syarat, aku tak ambil banyak, aku 1% cukup. Orang untung 7 juta, kita override 1% je daripada keuntungan tu, kita dah ada berapa? $78,824. Dan ini anda tak perlu nak monitor hari-hari. Anda trade je setting, anda buat je kerja trade, anda dah siapkan setting anda 50 layer ke, 100 layer ke, dan anda sharekan saja. Dan orang follow saja, share, dan sistem tu akan berjalan sendiri. Tahu-tahu ada keuntungan macam ni. Kalau kata dah follow anda ramai 78,000 dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk apa? Maknanya cara kedua untuk kita dapat keuntungan dalam ROIQ hari ini.